Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita-cerita di sebalik berita. Pastinya untuk waktu ini saya ingin kongsikan kepada anda, seperti biasalah tepat jam 5 petang akan ada sidang media harian, tetapi sejak minggu lepas lagi telah pun dimaklumkan hanya Isnin, Rabu, Jumaat sahaja akan ada sidang media harian yang disampaikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham. Tetapi bagi hari-hari yang saya tak sebutkan seperti hari Selasa, Khamis dan hujung minggu hanya akan ada kenyataan akhbar yang dikeluarkan. Untuk itu kalau boleh saya bacakan sedikit untuk kemaskini COVID-19. Perkembangan terkininya iaitu setakat 23 Jun 2020 dilaporkan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM ingin memaklumkan 9 kes telah pulih dan dibenarkan discharge ataupun dikeluarkan wad pada hari ini, menjadikan jumlah yang telah discharge iaitu sebanyak 8,186 kes ataupun kalau peratusannya 95.3% daripada jumlah keseluruhan. Dan status terkini kes COVID-19 di Malaysia setakat jam 12.30 hari tadi, 3 kes baharu dilaporkan, menjadikan kes kumulatif positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,590 kes, manakala bagi jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 283 kes. Daripada 3 kes yang saya sebutkan tadi, 3 kes baharu itu dilaporkan semua kes baharu adalah kes penularan di dalam negara, iaitu 2 kes adalah bukan warga negara dan 1 kes adalah warga negara Malaysia. Dan dilaporkan dalam kenyataan akhbar ini juga tiada kes import mendapat jangkitan di luar negara dilaporkan hari ini, dan pastinya perincian berkaitan dengan kes penularan COVID-19 ini akan kami bawakan kepada anda dalam buletin awani yang seterusnya dan juga dalam artikel ataupun dalam laporan berita yang kami terbitkan di esroawani.com. Di samping kita bercerita tentang perkembangan COVID-19, kita juga di Esro Awani, selain daripada platform cerita ini saja, kita bercerita tentang normal baru, dan kita sedia maklum sekarang sedang berlangsungnya PRK Doncini. Jadi saya nak bersama dengan wartawan Faris Azman. Faris. Okey Faris, saya difahamkan ini adalah hari keempat bagi PRK Doncini, dan kalau diikutkan laporan berita yang Faris kongsikan sebelum ini juga, suasana tenang kalau disebutkan sebagai PRK normal baharu ini. Adakah untuk hari keempat suhu politiknya masih sama melingkari kempen-kempen yang sedang berjalan pada ketika ini ataupun bagaimana? Okey Fauzi, kalau dapat saya simpulkan, sebenarnya kita ataupun Esro Awani telah pun berada 5 hari daripada 19 Jun sehinggalah sekarang 23. Daripada hari ke hari sebenarnya Fauzi, agak terkejut kalau kita lihat seperti saya kongsikan sebelum ini, sunyi dan tenang. Tetapi hari yang keempat ini Fauzi, apa dapat saya gambarkan sebenarnya, kalau diikutkan kempen PRK sebelum-sebelum ni, hari pertama kalau kita nampak sebenarnya bendera-bendera parti-parti yang bertanding sudah ada. Tetapi hari keempat ini barulah kami sebenarnya dapat menyaksikan bahawa beberapa kawasan-kawasan di sekitar Felda Chini ini mula dipasang bendera-bendera Barisan Nasional atau parti yang bertanding. Jadi begitu juga bagi calon-calon bebas pula, boleh dikatakan selepas saya pusing-pusing di sekitar kawasan ini tak ada lagi parti ataupun bendera-bendera, di mana kita ada parti rumah dan parti kunci, belum nampak banner ataupun bendera mereka dipacakkan. Tetapi mereka ini, kesemua calon-calon ini sebenarnya Fauzi, walaupun secara fizikal ni kita nampak agak tenang dan agak sunyi PRK kali ini, tapi mereka bergerak secara agresif, di mana kempen bermula sejak awal pagi sehingga ke petang. Dan pada hari ini pula akan bermulalah ceramah, di mana calon Barisan Nasional akan mula ceramah sekitar jam 9.30 malam, di mana pada 4 hari ini tiada ceramah, hanyalah kempen dari rumah ke rumah. Jadi suasana sunyi dan sepi ataupun sunyi dan tenang itu Fauzi bertambah lebih hangat sedikit. Semalam laporan polis dibuat oleh calon bebas. Jadi hari ini juga calon bebas telah pergi ke perkampungan orang asli. Sebentar tadi saya telah pun pergi ke sana. Begitu dengan calon Barisan Nasional telah pergi ke beberapa kawasan-kawasan kampung, dan untuk mendapatkan pengundi-pengundi ini, memilih mereka memberi mandat pada 4 Julai. Jadi kehangatan itu mula terasa pada hari keempat ni Fauzi.
Faris, kalau boleh saya nak minta bantuan daripada rakan-rakan di bilik pisar kita tunjukkan ataupun saya nak tunjukkanlah ini adalah artikel yang ditulis oleh Faris. Calon PRK Chini tidak lepas peluang bertemu pengundi yang mana kempen nombor baharu menjadi cabaran setiap calon PRK Dewan Undangan Negeri DUN N23 Chini dan meskipun aktiviti berkempen perlu mengikut SOP ataupun prosedur operasi standard seperti mana yang ditetapkan SPR, setiap calon tidak lepas peluang untuk bertemu pengundi sehingga Ahad malam dan ini yang dituliskan oleh Faris dan seperti Faris katakan tadi kalau dibandingkan dengan 3 hari sebelumnya dan juga hari ini suhu politiknya mungkin ada perbezaan darjah kepanasan itu. Selain daripada kita cerita kegiatan calon PRK yang ingin bertemu dengan pengundi, mungkin Faris boleh kongsikan bagaimana partisipasi bagi rakyat di DUN Chini itu sendiri apabila ini adalah normal baharu PRK. Kalau kita sepasti sebab Faris selalu membuat liputan kalau ada sahaja PRK berlangsung, tetapi kali ini cara kerja itu juga berbeza, cara kempen itu juga berbeza. Inilah disebutkan normal baharu. Bagaimana pula dengan partisipasi bagi pengundi dan juga rakyat di DUN Chini secara keseluruhannya? Baik Fauzi, seperti yang kita tahu nombor baru ini kempen pertama kali dalam sejarah PRK, kempen nombor baru. Seperti yang anda katakan artikel saya tulis, ya, di mana setiap calon tidak melepaskan peluang dan mereka tidak merasa selesa mengenai nombor baru ini. Kerana ini adalah cabaran bagi setiap calon-calon untuk memperkenalkan diri mereka, siapakah mereka, perlukah mereka diundi dan sebagainya untuk meyakinkan setiap pengundi. Jadi cabaran nombor baru itu agak besar, bukan hanya kepada calon tetapi saya bertemu juga di sekitar kawasan. Saya berada di Bandar Dara, di Felda Chini 1, Chini 2, Chini 3 sehingga Chini 5, Chini Timur. Jadi ada juga sebenarnya saya agak terkejut apabila bertanya dengan pengguna-pengguna ini, akak kenal ke calon-calon 3 calon ni? Ada di antara mereka mengatakan tidak tahu. Jadi ini menunjukkan bahawa kempen-kempen perlu diagresifkan oleh pihak-pihak calon dan kalau sebelum ni kalau tahu Fauzi PRK ceramah itu boleh 1,000, 2,000 orang berada di satu-satu kawasan. Jadi nombor baru ini tidak lebih 250 orang yang berada dalam satu-satu ceramah. Itu seperti yang dikatakan oleh SPR, KKM, MKN. Jadi ini adalah cabaran untuk calon memperkenalkan diri mereka kepada pengundi. Kerana pengundi akan berada di tempat mereka berada. Tetapi calon perlu lebih berhati-hati untuk bertemu dengan SOP-SOP-nya. Jadi kalau kita katakan kehangatan PRK, kalau dulu calon dalam tempoh 24 jam, calon itu dinamakan mana-mana parti sekalipun semua orang tahu. Sebab ada jenteranya dengan mungkin walkaboutnya lebih banyak, jadi wakil-wakil calon akan pergi satu-satu tempat. Tetapi kali ini wakil calon dan calon hanya boleh pergi rumah ke rumah 3 orang. Jadi tak adalah kalau kita katakan kumpulan pasukan 4 ke 5 pasukan dalam satu masa pergi ke sana bawa banner dan sebagainya. Jadi perkara itu tidak berlaku di PRK. Perlu calon ini bertemu satu persatu pengundi. Ini cabaran besar kepada setiap calon-calon yang bertanding pada PRK N23. Jadi pengundi juga perlu berada di mana mereka berada. Tidak perlu ramai-ramai dan sebagainya. Itu adalah melanggar SOP. Jadi perkara ini menjadi nombor baru tetapi mungkin dalam tempoh 2 minggu ini 14 hari agak mencabar bagi calon ini memperkenalkan diri mereka 100% kepada 20,990 pengundi di sekitar DUN Chini. Faris, apa yang Faris sebutkan tadi, kelaziman baru, kebiasaan baru yang ada pada PRK DUN Chini ini. Tetapi kalau cerita tentang politik dan PRK, politik tetap politik tetapi apa sahaja pintu yang masuk dalam politik, hujung destinasinya tentang rakyat. Mungkin Faris boleh kongsikan. Bila kita bercerita tentang rakyat, pengundi di DUN Chini, mungkin Faris boleh kongsikan demografi pengundi-pengundi di DUN Chini secara khususnya. Kerana sebelum ini, kalau semalam Faris ada kongsikan cerita tentang usahawan yang terlibat dalam pertanian seperti mereka yang terlibat dalam cendawan tiram. Sebagai contoh, mungkin ada cerita-cerita lain sebab saya pasti setelah 4-5 hari Faris dan juga juru kamera berada di kawasan DUN Chini, ada cerita-cerita keluh kesah, apatah lagi kita berada dalam fasa pandemik, fasa pemulihan ekonomi. Pasti ada cerita-cerita daripada rakyat yang mereka mahukan ketika ini selain daripada cerita politik.
Baik, sudah tentu isu rakyat ini menjadi satu isu penting. Di mana bukan hanya calon-calon akan mendekati rakyat dengan mengatakan apa saja isu ini akan dibawa kepada pihak atasan atau menyelesaikannya. Bagi media sendiri dalam tempoh 5 hari di Ismail Fauzi, sebenarnya banyak sangat isu-isu yang saya dengar. Tetapi belum masanya untuk kita bertanya kepada calon-calon ini. Antara isu yang dikupas ataupun yang dikatakan, seperti tadi saya pergi ke perkampungan orang asli, di mana mereka ini perlukan penambahan. Mereka ini perlukan tempat tinggal, air yang sempurna, di mana mereka menggunakan telaga yang dibina oleh NGO kata mereka, dan ada electricity ataupun bekal elektrik daripada tenaga solar. Jadi itu semua perkara yang sebelum-sebelum ini telah pun diselesaikan. Tetapi dalam tempoh beberapa tahun, perkara-perkara itu perlu ditambah baik. Jadi sudah tentu dari satu kampung ke satu kampung, saya demografi di sekitar Chini ini sebenarnya sebelum ini isu air menjadi keutamaan, di mana sungai yang menjadi punca air di sekitar kawasan Feodal Chini ini agak cetek. Jadi kerja-kerja untuk menggali lebih dalam itu adalah projek-projek yang perlu dilakukan oleh kerajaan ataupun wakil-wakil rakyat yang bakal dipilih pada 4 Julai depan. Selain daripada air, berbagai isu infrastruktur di kawasan-kawasan ini, meskipun sebenarnya boleh dikatakan demografi di sini 56% adalah golongan belia yang berusia 20 tahun hingga 40 tahun, dan juga golongan warga emas di mana mereka juga memerlukan perhatian. Jadi golongan belia ini, masalah utama mereka pula adalah kekurangan pekerjaan. Jadi perkara-perkara ini yang antara isu-isu yang terus rentetan isu yang kami dengar, dan semalam saya telah pun mengatakan ataupun telah pun membuat satu boleh katakan story mengenai dengan bagaimana usahawan cendawan untuk membangkitkan semangat kepada semua golongan-golongan belia yang berada di sekitar kawasan ini. Isu-isu utama ini apa yang perlu mereka lakukan selain daripada menunggu wakil rakyat ataupun mandat yang diberikan pada 4 Julai ini untuk membantu mereka mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan. Jadi ini isu-isu rakyat yang menjadi antara rintihan yang diberikan kepada kami sebagai pihak media sebenarnya, Fauzi. Faris, mungkin Faris boleh kongsikan daripada sudut pandang dan juga tinjauan Faris sepanjang lebih kurang 4-5 hari ini, Dun Chini ni apa yang boleh ditonjolkan, apa yang menjadi tarikan? Sebab tadi Faris pun ada katakan tentang demografi penduduk, kalau dalam kalangan umur itu belia dan juga warga emas lah yang paling banyak. Dan bila sebut tentang tentang belia ini, yang paling terkait adalah tentang isu pekerjaan. Jadi di Dun Chini ni apa yang boleh ditonjolkan dan apa yang perlu setiap 3 calon ini, calon yang bertanding pada PRK Dun Chini ini, yang perlu mereka tumpukan bahawa ini Dun Chini boleh membangun, boleh menawarkan lebih banyak pekerjaan bukan saja kepada golongan belia, golongan emas ataupun sesiapa saja. Apa yang boleh ditonjolkan dan boleh dibangunkan di Dun Chini ini? Baik, sebenarnya kalau kita tahu demografi secara kalau khususnya di Dun Chini ini adalah tanaman kelapa sawit 100% sebenarnya. Jadi tanaman kelapa sawit ini bergantung kepada harga pasaran dunia sebenarnya, Fauzi. Selain daripada kelapa sawit ini, di mana sektor pertanian semalam saya telah pun katakan mengenai dengan cendawan, usahawan cendawan ingin mengembangkan ekonomi, mengembangkan pendapatan. Jadi kalau dilihat secara mata kasarnya, apa sahaja yang berada di sini ini boleh dijadikan hub. Jika benar, boleh dikatakan hub cendawan, boleh dikatakan begitu, hub sayur, boleh dikatakan begitu. Jadi perkara-perkara ini perlu didorong oleh wakil-wakil rakyat yang bakal dipilih pada 4 Julai depan. Kalau kita tahu di kawasan demografi ini juga sebenarnya kebanyakan golongan-golongan belia ini terpaksa keluar ke Kuantan, keluar ke Pahang, keluar daripada Pahang ini untuk mendapat pekerjaan. Dan ada lebih kurang 3 ke 4 belia yang saya temui, mereka berniaga tetapi mereka mempunyai ijazah. Jadi mereka mempunyai kepakaran sebenarnya, Fauzi. Perkara-perkara ini perlu diambil dan digarap oleh setiap wakil-wakil rakyat yang bakal dipilih nanti. Apa perusahaan yang boleh dibangunkan? Kalau sebelum ni kita ada satu daerah, satu industri kan. Jadi perkara ini perlu kita tonjolkan untuk menjadikan, kalau kita tahu di Bangka Datuk terkenal dengan kelapa, kalau kita tahu di Raub Pahang terkenal dengan duriannya. Jadi apa mungkin X factor di Chini ini dengan tanahnya yang subur
boleh dijadikan hub untuk sesebuah ataupun satu industri itu perlu digarap oleh setiap wakil calon sebenarnya, Fauzi. Okey, baiklah, terima kasih kepada Faris. Sebenarnya banyak lagi kalau saya nak tanyakan kepada Faris tentang Don Cini, dan seperti yang Faris katakan, tanah yang cukup subur di Don Cini dan pastinya banyak lagi sumber rezeki yang boleh diterokai, dan pastinya Faris Azman dan juga Wakil Esro Awani di sana, Syuhada juga akan terus mengikuti rapat calon-calon yang berkempen untuk mereka terus bertanya kepada calon apa yang mereka boleh lakukan khususnya untuk rakyat dan juga pengundi di Don Cini, kerana secara keseluruhannya bukan saja di Don Cini, masalah di seluruh negara kerana kita berada dalam fasa pemulihan ekonomi. Baiklah, cerita berehat seketika, kembali selepas ini.